Kenali, Datuk Dr. Abu Anas Madani atau nama sebenarnya, Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman adalah seorang tokoh akademik dan agamawan terkemuka di Malaysia. Beliau dikenali ramai melalui sumbangan beliau dalam bidang pengajian Islam, khususnya dalam tafsir Al-Quran dan hadis. Beliau sering dijemput untuk menyampaikan kuliah, ceramah dan syarahan agama di pelbagai platform, termasuk masjid, institusi pendidikan dan media massa. Pendekatan beliau dalam menyampaikan ilmu seringkali jelas, mendalam dan mudah difahami, menjadikan ajaran Islam lebih mudah diakses oleh masyarakat awam. Keilmuan beliau yang luas dan gaya penyampaian yang berkesan telah menjadikannya salah seorang penceramah agama yang disegani dan diikuti oleh ramai. Datuk Dr. Abu Anas Madani dikenali sebagai seorang ulama dan pendakwah bebas yang berkarisma. Fokus utama pengajaran beliau seringkali berkisar pada pendidikan akidah, fiqh dan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, dengan penekanan kepada pemahaman Islam yang sahih berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Beliau dikenali dengan gaya penyampaian yang santai namun padat dengan ilmu, serta sering menyelitkan unsur-unsur humor yang bersahaja, menjadikan kuliahnya diminati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, yang lebih dikenali dengan gelaran Datuk Dr. Abu Anas Madani, adalah anak kelahiran Kelantan, Darul Naim. Beliau memulakan pendidikan awal di Madrasah Muhammadiyah, Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan. Kemudian, beliau melanjutkan pengajian beliau di peringkat pengajian tinggi di luar negara, yaitu di Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang syariah pada tahun 1995. Seterusnya, beliau menyambung pengajian dan memperoleh ijazah sarjana dalam bidang syariah pada tahun 2000. Akhirnya, beliau berjaya mendapatkan ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang syariah dari universiti yang sama pada tahun 2005. Beliau merupakan antara anak Malaysia ketiga yang berjaya memperolehi PhD dari Universiti Islam Madinah. Selain aktif menyampaikan ceramah dan kuliah agama, beliau juga merupakan penyelia di Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan dan pernah menjadi pensyarah di Jabatan Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, KAIAS, Kelantan. Yayasan Pondok Sungai Durian, pemegang jawatan penting dalam pembangunan institusi ini, ahli panel penasihat dakwah Kerajaan Negeri Kelantan, ahli jawatan kuasa Perkim Negeri Kelantan, ahli NGO Mursyid, Gabungan Asatizah untuk Kerja Dakwah Masyarakat. Beliau telah menghasilkan buku dan menterjemah pelbagai karya ilmiah, antaranya Makkah Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah, Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah, Islam Agama yang Sempurna, 41 Kelebihan Nabi, Keindahan Islam, Terjemahan Mahasin al-Islam, Perisai Muslim, Zikir dan Doa dari Al-Quran dan Hadis, edisi Rumi dan Jawi, Zikir Pagi dan Petang serta Zikir Selepas Solat, edisi Rumi dan Jawi, Rukun Iman, Timbul Satu Hadis Sahih, Kisah Ghaib dan Ajaib, Tenang dengan Ujian, yang terbaharu sehari dalam kehidupan Rasulullah. Beliau juga aktif dalam mensyarah pelbagai kitab secara audio dan video dalam talian, antaranya Al-Fiqh Al-Manhaji, Hidayah As-Salikin, Mistika Hadis, Anak Kunci Syurga, Penawar Bagi Hati, Riyadhus Salihin, media dan penyampaian ilmu, TV dan radio. Sering muncul dalam program agama seperti Tanyalah Ustaz TV9, Al-Kuliyah TV3 dan Radio IKIM FM. Beliau sangat aktif di platform digital dengan ratusan ribu pengikut, menjadikannya antara tokoh agama yang paling berpengaruh dalam penyebaran dakwah secara atas talian di Malaysia. Individu yang sama muncul dalam dua profil Facebook. Profil pertama, Dr. Abu Anas Madani, mempunyai 712,000 pengikut. Profil kedua, Abdul Basit Abdul Rahman, mempunyai 120,000 pengikut. Beliau mempunyai jumlah pengikut yang sangat ramai di Facebook, menjadikan beliau antara tokoh ilmuwan hadis yang lama, dihormati dan berpengaruh di Malaysia. Karya-karyanya serta penyampaian dakwahnya terus memberi impak besar dalam masyarakat, khususnya dalam menyebarkan ilmu-ilmu sunnah dan memperjuangkan kefahaman Islam yang murni, menjadikan beliau antara tokoh ilmuwan yang disegani yang paling lama dan berpengaruh di Malaysia. Semoga Allah SWT sentiasa merahmati Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman atau Datuk Dr. Abu Anas Madani, memanjangkan umur beliau dalam keberkatan serta memberi kekuatan untuk terus menyebarkan dakwah dan ilmu yang bermanfaat di Malaysia. Moga usaha beliau terus memberi manfaat khususnya kepada golongan tua
termasuk ibu bapa yang dahagakan bimbingan agama yang sahih dan menenangkan jiwa. Para penyita ilmu sekalian, hidup manusia akan berakhir. Allah SWT sebut dalam Quran, mati yang kita lari, fa'innahu mulaqikum, dia akan cari kita apabila sudah sampai tempoh. Mati kita tidak tahu bila dan bagaimana. Maka berusahalah untuk kita mati dengan husnul khatimah. Yang pertama, dengan kita perkemaskan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita jaga ibadat kita. Yang ketiga, mesti kita sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub, supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas iman, dan biarlah kita mati dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian, kematian satu perkara yang tak boleh dilakukan. Bila kita mati, maka di sana berpindahnya kita ke alam lain, nama dia alam barzakh. Dan di akhirat esok, kita akan melalui sirat yang cukup lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kita akan melintasi sirat ini. Semua orang, hatman maqdiya, mana perkara yang mesti dibuat. Summa nunajjil ladzina taqaw, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kami akan jatuhkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak baik. Maka biarlah kita jagalah diri kita supaya kita selamat, mati dengan husnul khatimah, dan di akhirat kita boleh melintasi sirat dan melayakkan kita ke syurga dengan cara, salah satu daripada cara yang besar, iaitulah melalui ilmu tadabbur Al-Quran. Bila kita baca Quran, biar kita boleh menginsafi diri kita, sampai peringkat kita boleh menangis dengan ayat-ayat yang menyebut tentang azab, tentang kematian, kerana barulah kita boleh runtuhkan keegoan kita dan kelaraan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam kitab kita ini ada manfaatnya untuk perjalanan yang panjang.